yang dinamakan prinsip Bernoulli. Okey, cikgu akan tanya soalan daripada kamu. Apakah dia prinsip Bernoulli? Muhammad Zaid. Muhammad Zaid, bangun. Dijahit atau gas yang bergerak apabila laju berdalih tinggi, tekanannya rendah. Okey, bagus. Sekarang kita tengok satu demonstrasi ringkas ya. Bagaimana prinsip Bernoulli itu berfungsi. Awak akan lihat di sini ada 2 biji belon yang sama besar dan duduknya tidak rapat ya. Terpisah antara satu sama lain. Jadi bagaimanakah cara kita untuk kita membuat kedua belon ini jadi rapat? Okey, kamu perhatikan di sini. Okey, cikgu panggilkan seorang daripada anda untuk merapatkan kedua-dua belon ini. Okey, cikgu panggil lakilah, dia ada tenaga sikit. Muhammad Syakir. Tenaga banyak. Okey. Okey, di sini Muhammad Syakir untuk merapatkan kedua-dua belon tersebut. Okey, bagaimana cara dia? Ya, okey, bagus. Jadi Mak Syakir akan mulakan proses meniup di antara kedua belon tersebut. Okey? 1, 2, 3. Kuat sikit. Tiup. Okey, kita tengok apa yang kamu perhatikan kepada kedudukan belon tersebut. Ya, dia akan jadi lebih rapat antara satu sama lain. Okey, cikgu nak suruh Muhammad Syakir terangkan mengapa dia rapat. Kerana laju angin itu dia di sini jadi tekanan rendah. Ya, lajunya tinggi. Okey, angin yang ditiup oleh Muhammad Syakir tadi memberikan angin yang berhalaju tinggi, maka di antara belon ini mempunyai tekanan yang rendah. Okey, dia selalu sonsang ya, bila tekanan tinggi, halaju rendah. Bila halaju tinggi, tekanan rendah. Jadi antara kedua belon ini tekanannya rendah, maka apa dia? Tekanan atmosfera di sekelilingnya meningkat dan menolak belon itu menjadi lebih rapat antara satu sama lain. Okey, bagus Muhammad Syakir. Okey, kita tengok eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua, ini adalah hair dryer ya. Ini hair dryer. Bagaimana kita nak lambungkan bola pingpong ini supaya dia tidak jatuh ke bawah ya, supaya dia tidak jatuh ke bawah. Cikgu nak minta Amira. Bangun Amira. Okey. Amira dengan Zul Hakim kamu. Kita ada 2 air raya, 2 peserta. Okey, sekarang jangan lengahkan mata. Ambil awak punya. Ambil awak punya. Okey, mula. Apa yang kamu perhatikan pada bola pingpong tersebut? Terapung, tak jatuh ke bawah. Okey, dengar. Berapa lama kita dengar sama ada pingpong orange dan juga pingpong putih, kedua-duanya terapung di udara ya, tak jatuh. Jadi bagaimana kita nak terangkan mengapa pingpong itu tidak jatuh? Okey, ni apa? Iziani, bangun. Okey, Iziani, terangkan. Cuba terangkan. Saya tekanan atmosfer.
jawapannya tidak tepat. Jawapannya tidak tepat. Ada isinya tapi tidak boleh markah penuh. Dia kena ceritakan bila kuih dipasang, hair dryer ini mengeluarkan angin yang berhalaju tinggi. Bila halaju tinggi, kawasan di bawah bola pimpong itu tekanannya rendah. Jadi dua kuantiti itu mesti disebut. Bila halaju tinggi, tekanannya rendah. Halaju udara sebelah atas bola pimpong tadi rendah, ya. Bila halaju rendah, tekanannya tinggi. Maka terdapat dua perbezaan tekanan. Maka jadi bola itu tak jatuh lah, ya. Bola itu tak jatuh. Dan sekarang kita pergi kepada demonstrasi kita yang ketiga adalah kita ada dua helai kertas, ya. Kita ada dua helai kertas. Jadi cikgu nak menjemput Ain. Nama Ain, ada nama Ain tak? Ada. Ayah dia nama Azman. Okey, cepat sikit. Okey, Ain ada dua helai kertas. Bagaimanakah cara dia menggunakan dua helai kertas tersebut untuk mengesahkan prinsip Bernoulli? Okey, mulakan. Okey, Ain ceritakan apa yang dia buat tadi menggunakan prinsip Bernoulli. Halaju dia tinggi, lepas tu ruang udara antara kertas ni dia punya tekanan yang rendah. Okey, bagus. Kemudian kenapa dia rapat? Sebab tekanan atmosfer dan sekeliling kertas ni yang paling rendah. Ya, sebab tekanan sekeliling itu adalah tinggi dan halaju udaranya rendah. Maka wujudlah perbezaan tekanan akan menghasilkan daya tolak antara kedua kertas itu menyebabkan ia jadi lebih rapat, ya. Okey. Jadi yang ketiga adalah kita akan tengok ini adalah tube venturi, ya. Ini adalah tube venturi. Bagaimana kamu akan lihat paras air pada tube tersebut, ya? Okey. Kita tengok di sini bila kita alirkan satu cecair, bagaimana dengan parasnya? Paras pada tiub satu adalah lebih tinggi berbanding yang kedua dan yang ketiga. Yang mana yang paling rendah? Yang kedua. Kenapa dia lebih rendah? Sebab halaju tinggi. Tak ada kaitan dengan isi padu. Laju air dalam tiub ini sempit, lajunya tinggi. Bila lajunya tinggi, tekanannya rendah. Bila tekanan rendah, dia tak dapat nak naik lebih tinggi. Okey, di sini kita tengok lajunya adalah rendah, ya. Lajunya dah rendah dan tekanan tinggi. Sebab itu dia boleh naik terus ke atas. Maknanya turusnya lebih tinggi. Cuba kamu tengok yang kedua, yang ketiga, tiub yang ketiga. Apa beza yang pertama dengan yang ketiga? Mana lebih laju daripada mula-mula air masuk dengan sampai ke tiub ketiga? Mana lebih tinggi? Yang mana lebih tinggi? Yang ketiga lebih tinggi. Bila laju lebih tinggi banding yang ini, tekanannya rendah. Rendah sikit pada ini. Sebab itu dia punya turus dia lebih rendah. Dia punya paras air yang naik. Jadi di sini kita tengok, kalau daripada mula-mula air masuk pergi ke akhir, mana lebih tinggi? Laju air. Laju air lebih tinggi di sini. Lebih tinggi di sini. Sebab dia adalah jaraknya adalah lebih jauh daripada mula-mula.
Kan kita belajar kemarin, kita ada dua konsep. Yang pertama, bila bekas itu besar, lajunya rendah. Kalau dia jauh daripada punca air, lajunya lebih tinggi. Itu mesti awak ingat. Jadi beberapa demonstrasi yang telah kita nyatakan tadi, yang telah kamu saksikan, itu adalah penggunaan prinsip Bernoulli dalam kehidupan kita. Okey, kita sambung kemudian pada bab yang lain pula. Okey, sekian.